Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. First of all, terima kasih di atas peluang yang diberikan untuk UNISA untuk mengeluarkan workshop ini. Secara ringkasnya, thematic workshop on Islamic Financial Literacy 2015 di WIFL 2015 itu akan diadakan pada hari Rabu dan Khamis esok tu, bersamaan dengan 6 Jamadil Awal 1436, iaitu besok dan lusa, selama 2 hari. Bertempat di Auditorium Sultan Sharif Ali. Bengkel ini adalah anjuran bersama Fakulti Perniagaan dan Sains Pengurusan di Universiti Islam Sultan Sharif Ali, dan juga Islamic Research and Training Institute (IRTI), which is under the Group of Islamic Development Bank Jeddah, Saudi Arabia, dan juga dengan kolaborasi bersama Center for Islamic Banking, Finance and Management (CIBFM), Authority Monetary Brunei Darussalam. Ya, jadi kita ingin mengetahui lebih lanjut apa tujuan bengkel ini diadakan, Dok. Terima kasih. Antara tujuan diadakan bengkel ini, penganjuran bengkel ini adalah selari dengan visi dan misi fakulti sendiri. Fakulti Perniagaan dan Sains Pengurusan antaranya adalah kami ingin menghasilkan pendidikan yang berimpak tinggi dalam bidang pengkhususan ekonomi, perbankan, kewangan dan keusahawanan, dan menyumbang secara positif melalui pendidikan, latihan dan konsultasi kepada sektor awam dan swasta. Bukan saja public, tapi juga private sectors. Sebagai penganjur, kami percaya bahawa pendidikan dan kesedaran kewangan perlu digalakkan oleh semua pihak yang berkepentingan, dan maklumat yang jelas mengenai dengan perlindungan pengguna seperti hak dan tanggungjawab seharusnya mudah diakses oleh pengguna-pengguna ini. Dan kami juga akan membincangkan mengenai dengan mekanisme yang sesuai dan perlu dibangunkan untuk membantu pengguna yang ada pada masa ini dan juga akan masa depan, untuk juga to share, membangun pengetahuan, kemahiran dan keyakinan yang sewajarnya untuk memahami risiko termasuk risiko kewangan dan opportunity ataupun peluang membuat pilihan berdasarkan maklumat, tahu di mana untuk diaga sekiranya pergi untuk bantuan dan mengambil tindakan yang berkesan untuk memperbaiki juga keadaan kewangan mereka sendiri. Jadi adalah penting bahawa maklumat yang benar harus disebarkan dengan jelas dan secara meluas kepada orang ramai. Jadi ini untuk membina juga kepercayaan kepada institusi kewangan Islam sendiri. Ya, basically panjang. Ya, terima kasih Dr. Fazliwati. Jadi mungkin bagi pihak sekretariat selaku ketua sekretariat Dr. Hajah Ros, jadi ingin kita ketahui ini usul-usulnya sedikit peringkat antarabangsa. Kita ingin ketahui yang terlibat dari sudut pembentang dan peserta, dan juga adakah masih ada berkesempatan untuk orang awam ataupun dibukakan untuk penyertaan, dan adakah perlu pembayaran dan sebagainya untuk bengkel ini? Alhamdulillah, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Mengenai dengan presenters ataupun pembentang, alhamdulillah pihak fakulti sekretariat telah mengeluarkanlah bengkel ni sejak bulan November tahun lepas. Walaupun dalam jangka masa yang singkat, kira-kira 2 bulan lah, lebih kurang, alhamdulillah sambutan sangat menggalakkan. Kami menerima lebih kurang 61 kertas ya. Kemudian kertas-kertas yang disubmit ini ataupun yang dihantar ini telah di-review oleh 2 orang reviewers untuk setiap kertas, dan akhirnya kami mendapat 19 kertas yang sesuai untuk dibentangkan dalam bengkel ini. Itu daripada pembentang yang datang insya-Allah daripada 10 buah negara luar daripada Brunei. Jadi kalau termasuk Brunei ada 11 buah negara. Jadi negara-negara berkenaan ialah seperti di rantau sini Malaysia, Indonesia, kemudian jauh sikit India, Pakistan, Bosnia, Herzegovina, US, UK pun ada,
kemudian Nigeria, Jepun dan Arab Saudi. Jadi semua kertas ini nanti dibahagi kepada 5 session, 5 session pembentangan. Untuk sepanjang 2 hari. Ya, sepanjang 2 hari. Di hari pertama ada 2 session dan hari kedua 3 session. Jadi ini ia dinamakan sebagai workshop ataupun bengkel. Jadi mungkin bukan sahaja orang duduk theater style mendengarkan, mungkin ada beberapa most probably perbincangan. Selain perbincangan, mungkin ada aktiviti-aktiviti lain ataupun aktiviti-aktiviti lah contohnya mungkin ada. Konsep bengkel ni agak berbeza dengan bengkel yang selalu Tani fahamilah. Ia lebih kepada bentuk perbincangan, membahaskan kertas-kertas yang dibentangkan itu secara lebih detail, dengan harapan kita ni akan dapat mencongkel isi-isi yang kita ni kehendaki untuk mencapai matlamat ataupun objektif bengkel yang disebutkan oleh Yang Mulia Dr. Fazli tadi ya. Jadi at the end nanti kita ni mengharapkan ada resolusi lah daripada bengkel ni. Ia berbeza dengan seminar. Seminar is just discussion and information kan. Kemudian saya teruskan dengan skop tajuk yang di skop kertas yang akan dibincangkan. Ia merangkumi aspek pendidikan, financial, kemudian planning, perancangan keuangan, consumption and saving. It's very consumption and saving ini saya rasa sangat penting untuk difahami dan dihayati oleh orang ramai, kerana ianya banyak menyentuh nanti tentang debt culture apa semua ni. Ia juga akan menyentuh tentang pengurusan kewangan, financial inclusion, kemudian social finance sector seperti wakaf, zakat dan sebagainya tu. Dan akan juga disentuh tentang peranan bank dan institusi bukan bank dalam sektor financial ni. Jadi doktor, kita ingin tahu siapa sebetulnya yang boleh menghadiri bengkel ini nanti? Ya, dari sasarannya ni. Ya, penyertaannya sangat inilah, kita tidak menghadkan, tapi kita berharap akan dapat menarik ramai academicians, kemudian pengamal practitioners di sektor ataupun industri kewangan, kemudian pelajar-pelajar dan juga orang umum lah, orang awam yang berminat. Generally boleh walk-in dan tiada pembayaran yang dikenakan? InsyaAllah ada pembayaran. Untuk peserta dikenakan bayaran RM100 dan tetapi rate yang kadar yang istimewa diberikan kepada pelajar. Itu hanya RM20 saja. Jadi sejauh ini macam mana sambutan mahasiswa dan juga mahasiswa yang ingin serta bengkelan terutamanya mereka yang mungkin mengambil mata pelajaran ini khususnya di Universiti Brunei Darussalam kalau ni dari UNISA tadi Jadi macam mana mereka yang belajar di Universiti Brunei Darussalam, mereka juga ikut serta ni? Universiti Brunei Darussalam. Ya, alhamdulillah kami menerima setakat ini pendaftaran masih dibukakan sehingga hari ini dan esok pun ada kan, as long as masih ada seat lah, masih ada tempat. Sebab kami hadkan kepada 150 orang, tapi kalau sekiranya masih adalah seorang dua yang tu insya-Allah yang berminat insya-Allah akan dibenarkanlah. Alhamdulillah kami melihat senarai ada yang register online, ramai yang mula mendaftar daripada UBD, cukup responding lah daripada Kupu SB, daripada UNISA sendiri memanglah kemudian daripada institusi perbankan, takaful, dan juga jabatan-jabatan kerajaan sangat menggalakkan. Mungkin kalau ada sedikit what can we expect yang yang rasa-rasa mungkin yang paling menarik yang akan timbul ni besok rasa-rasanya ada sudah rasa-rasanya fikir sudah kemarin, dan because sebelum ni pun ada sudah yang approach kan, hanya it's a good usaha yang bagus daripada pihak UNISA mengadakan bengkelan ni. Jadi daripada saya
pengamatan saya lah, tajuk-tajuk yang yang menarik perhatian orang ialah mengenai dengan perbankan, penyebaran maklumat yang tepat mengenai dengan kewangan Islam di Brunei, kemudian mengenai dengan consumption and saving, debt culture, budaya berhutang. Ia akan menarik perhatian dan perbahasan yang mungkin hangat. Tapi kami mengharapkan perbincangan ini akan dibuat secara ilmiah dan secara sejujurnya kita ingin mencari penyelesaian untuk improvement, untuk peningkatan, bukan untuk saja meng-highlightkan kesilapan, tetapi untuk improvise, insyaAllah. Jadi biasanya kalau dalam seminar-seminar bengkel-bengkel, apatah lagi kalau suasananya hangat, mungkin Dr. Fazliwati banyak menyediakan betul-betul air supaya cool down. Jadi mungkin kerana kita ni menerima kunjungan dan penyertaan in terms of presenters daripada luar negeri, dan walaupun jumlah tadi yang dikatakan sekitar 150 tapi untuk menganjurkan sesuatu workshop, seminar atau bengkel seperti ini, mungkin ada pihak-pihak yang terlibat membantu sama menjayakan bengkel ini, Doktor. Alhamdulillah ada beberapa pihak yang mensponsor, artinya kami menerima sokongan dari beberapa stakeholders seperti IRT sendiri, pihak Islamic Research and Training Institute Jeddah sendiri membiayai tiket dan tempat tinggal untuk 16 orang pembentang luar negara tu. Dan alhamdulillah juga dari Brunei sendiri, Bank Islam Brunei BIBD telah bermurah hati menyumbang sebanyak RM12,000 untuk menjayakan bengkel ini. So di kesempatan ini juga kami ingin merakamkan terima kasih dan setinggi-tinggi penghargaan diucapkan di atas sokongan kami mengadakan bengkel. Yang mereka yang sudah memberikan sponsornya. Jadi doktor, kita mengetahui apa yang sebetulnya ingin dicapai melalui bengkel yang akan diadakan ini nanti. Tentunya ada target-target ni kan? Ada. InsyaAllah ada target-target. Kalau dari segi akademiknya juga ilmiahnya, we want to, as academician, kami pun mau contribute sama-sama dapatan, hasil dapatan dari bengkel ini sendiri. Bukannya untuk this is just a first stepping stone, artinya langkah pertama. Jadi akan sentiasa ini julung-julung kalinya ni. Julung kali untuk bengkel ini. So ada nanti bengkel-bengkel yang lain untuk menjurus ke kesinambungannya lah, kesinambungannya, insyaallah. Jangan berhenti setakat tadi saja. Tidak berhenti, dan juga at the same time adalah outcome-nya seperti yang ilmiah yang lain juga ada, insyaallah buku akan diterbitkan. Ya. Mungkin kita sudah pun berada di penghujung rancangan rampai pagi. Namun kalau saya dah tahu kalau sempat meregister untuk besok kalau boleh saya tanyakan, kalau besok mungkin bagi orang ramai kan tahu ya, kita ni kan mau tahu celik kewangan Islam. Nah, soalan saya mungkin dah dapat dijawab awalan ni, tapi mungkin di forum besok, macam mana kita ni orang biasa dari segi celik kewangan Islam, soalannya indah kapih di tengah-tengah bulan. Kalau dapat di-highlight tu. Kalau ada jawapannya macam mana supaya indah kapih di tengah-tengah bulan, atau mungkin ramai ingin tahu. Paksa dipikirkan. Tapi mungkin soalan cuma tu mungkin boleh di-highlight kali besok, ataupun dalam 2 hari. Macam mana Dr. Ros? Dalam mungkin finally harapan dan saranan daripada dua doktor dengan adanya bengkel ini besok. Kita mulakan dengan Dr. Ros dulu. Saranan. Ya, saranan. Benar tu, maksudnya banyak pertanyaan-pertanyaan yang akan dikemukakan, yang bermain di kepala. Apa kan sebenarnya Islamic Financial Literacy ni, celik kewangan Islam tu apa sebenarnya kan? Selalunya kita ni merefer ataupun merujuk kewangan Islam ni bank, insurance sebagainya. Tapi sebenarnya cover start daripada macam mana kita ni mendapat pendapatan, earning the income, kemudian how we use consumption, kemudian macam mana saving, kemudian macam mana lebih lagi investment, macam mana ni planning for the future. So semua tu insyaAllah akan di cover dalam bengkelan ni, dan datanglah beramai-ramai
Tapi memang mesti diregister, jangan datang bisa beramai-ramai, berdaftar orang dan membayar. ada bayaran. Sebab apa bayaran ini walaupun sponsored, we hope that ada appreciation lah tadi hadir tu dengan sedikit sebenarnya bayaran tu very minimum. Mungkin juga dari segi kewangan kita ni mau tahu, mungkin juga dari bagi kita ni yang savings, mungkin contohnya zakat pendapatan ada kena mungkin dia di touch ataupun dikongsikan besok. Dan terakhir saranan Dr. Fazliwati, maybe you have personally tentang your hopes for tomorrow. Okay. Barangkali saranan yang paling it will be a good workshop pasal ni kami cuba mengumpulkan beberapa cendekiawan itu dari 16 negara, ada 16 pembentangan ni. Is different view and different scope. Jadi different perspektif juga. Bukannya saja bersekitar apa yang ada di Brunei masa ni kan, tapi boleh diaplikasikan ke kemari. Baiklah, alhamdulillah, terima kasih Dr. Fazliwati dan juga Dr. Hajah Ros kerana berkesempatan berkongsi sama tentang TWIFL TWIFL 2015 ataupun thematic workshop on Islamic financial literacy. Kita mengucapkan tahniah kepada UNISA kerana menganjurkan workshop ini, dan juga kita mengharapkan kepada semua yang menghadiri ataupun peserta-peserta akan mendapat mengambil manfaat secara maksimal dalam 2 hari ini. Baiklah Alina. Terima kasih. Ya, Assalamualaikum keduanya. Waalaikumsalam. Ya, nampaknya Faris sampai di sini juga pertemuan kita untuk hari ini. Jadi harapan kami semoga apa yang kami kongsikan dari awal pagi tadi dan hingga saat ini dapat berikan informasi dan maklumat yang berguna kepada